kasih. Seterusnya, Seri Delima. Terima kasih, Datuk Timbalan Speaker. Salam sejahtera, salam sayangi Malaysia dan salam Mutiara. Terima kasih kepada Timbalan Yang Bertuah kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2021 yang telah berjaya dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Pandemik COVID-19 adalah satu bencana dunia yang telah mencacatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan negara di dunia. Banyak sektor ekonomi telah terjejas teruk, baik dari bidang pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan pada Mac lalu, banyak perusahaan telah memperkecilkan jumlah kaki tangan. Di Pulau Pinang pula, rata-rata kajian lapangan yang telah dibuat menunjukkan bahawa golongan belia di negeri ini juga merupakan golongan besar yang terkena tempias yang sama akibat dari pandemik ini. Maka saya ingin cadangkan beberapa program dan juga inisiatif pelan penjanaan semula yang perlu difikirkan oleh semua pihak untuk membantu mengeluarkan golongan belia dari masalah ini secepat mungkin. Inisiatif yang pertama yang saya ingin cadangkan adalah mengkaji program Geran Usahawan Belia Mutiara. Program ini merupakan bantuan tunai secara one-off kepada usaha-usahaan belia di Pulau Pinang yang telah terkesan teruk sejak pandemik ini bermula. Sama ada pemberian ini bersifat sagu hati kepada yang layak menerima atau ditawarkan dengan konsep bayaran balik. Ini perlu diteliti oleh pihak agensi yang terlibat. Program ini memberi fokus kepada industri kecil sederhana yang mana bukan sahaja memberi kesan kepada satu pihak lain, iaitu usahawan belia sahaja, namun peluang AKS mampu mewujudkan juga peluang-peluang pekerjaan yang mampu membantu belia lain yang ditimpa nasib yang sama sejak wabak ini melanda negara kita. Pun begitu, dengan keadaan yang masih perlu mengikut SOP, saya juga ingin memberi cadangan peluang perniagaan bersifat atas talian. Jika kita lihat pada trend semasa, banyak perniagaan fizikal telah mengalami kerugian besar. Ini juga merupakan tindakan berjaga-jaga yang diambil oleh rakyat untuk menghindarkan diri mereka dari terkena jangkitan COVID-19. Jika dilihat pula dari skop pengguna, maka ramai masyarakat hari ini lebih gemar membuat pembelian atas talian kerana mereka yakin dapat menjauhkan diri dari terkena jangkitan wabak ini. Maka saya cadangkan untuk mengkaji lebih dalam peluang-peluang perniagaan atas talian agar dapat membantu golongan belia yang terkesan teruk sejak beberapa bulan yang lepas. Di samping itu, sebenarnya ramai graduan-graduan mahasiswa dan mahasiswi di negeri ini juga terkesan. Bagi sektor industri yang dikekalkan, sudah pasti mereka yang telah mempunyai pengalaman yang bertahun-tahun dalam sektor pekerjaan tersebut. Namun bagi graduan yang baru sahaja selesai menamatkan pengajian, mereka tidak tahu nak ke mana-mana. Maka saya juga ingin mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memulakan inisiatif Hire Graduates dengan izin. Hire Graduates dengan izin merupakan inisiatif yang akan menghubungkan syarikat-syarikat industri di dalam negeri Pulau Pinang bersama pemantauan kerajaan negeri dalam membantu pengambilan pekerja bagi mereka yang baru sahaja menamatkan pengajian. Jadi ia tidak hanya tertumpu kepada syarikat-syarikat industri, agensi-agensi di bawah kerajaan negeri juga boleh bersama untuk menjayakan inisiatif ini. Jadi amat diharapkan bahawa mahasiswi dan mahasiswa kita yang telah tamat pengajian masih boleh mendapat tempat di Pulau Pinang. Timbalan Speaker, kalau dahulu ungkapan yang sering disebut-sebut oleh orang ramai pihak iaitu anak muda merupakan pemimpin masa depan, tidak lagi boleh dipakai. Kerana saya percaya bahawa anak-anak muda sekarang adalah pemimpin pada hari ini. Namun begitu, saya juga merasakan bahawa ungkapan ini tidak harus kekal sebagai ungkapan semata-mata, namun perlu dibuktikan dengan inisiatif-inisiatif dengan perbincangan yang lebih menyeluruh agar kita mampu membuktikan bahawa sebenarnya dari bidang pembangunan belia di Pulau Pinang ini, kerajaan negeri amatlah komited untuk membangunkan belia di negeri ini. Izinkan saya untuk mencadangkan kepada
Dewan Yang Mulia ini tentang beberapa inisiatif penting di bawah pembangunan belia yang perlu dikaji dengan lebih serius. Pertamanya, pembangunan belia dari aspek kepimpinan. Saya amat percaya bahawa kepimpinan belia sepatutnya difokuskan kepada belia kawasan tempatan dari pelbagai lapisan. Kawasan penempatan baik dari luar bandar dan juga di kawasan bandar. Salah satu inisiatif yang telah diwujudkan iaitu Pegerak Belia Tempatan seperti mana yang telah dimulakan oleh Kerajaan Negeri Selangor sejak tahun 2010 dan 10 tahun kemudian memberi orang kata a lot of benefits dengan izin. Program ini melibatkan belia-belia di peringkat yang paling dekat dengan masyarakat sekitar mereka untuk membantu bersama kerajaan negeri untuk menyuarakan apa-apa isu berbangkit serta pergerakan program-program pembangunan belia di kawasan. Untuk makluman, program ini dijalankan dengan kerjasama pihak kerajaan negeri dan juga adun kawasan sebagai penasihat kepada kumpulan pegerak belia dan fungsi mereka adalah untuk merancang program-program di kawasan tempatan dengan tujuan untuk membimbing belia agar tidak terlibat dengan gejala sosial di samping membantu mereka yang berpotensi untuk mendapatkan peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan negeri. Apabila kita membincangkan tentang aspek kepimpinan belia di Pulau Pinang, sudah pasti kesedaran pendidikan politik tidak terkecuali. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan ketika memegang tampuk kepimpinan kerajaan pusat beberapa bulan yang lalu. Kerajaan ini telah berjaya membuat pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 Fasa 1 Perkara 119 Perlembagaan Persetujuan untuk menurunkan umur seorang warga negara yang layak untuk mengundi dari 21 kepada 18 serta membuat pindaan kepada perenggan iaitu untuk menurunkan umur warga negara yang layak mengundi menjadi ahli Dewan Rakyat daripada 21 hinggalah ke 18 dengan sokongan majoriti lebih 2/3. Jadi apabila disebut tentang kesedaran politik, ramai pihak sebenarnya masih kurang peka terhadap maksud sebenar yang cuba disampaikan. Inisiatif ini bukanlah memaksa diadakan pendaftaran terhadap parti-parti politik atau menyuruh agensi kerajaan yang terlibat dalam pergerakan parti politik, tetapi perkara ini lebih memberi kesedaran kepada belia di Pulau Pinang tentang peranan dan juga tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia dalam pilihan raya misalnya. Sidang Muda Pulau Pinang juga merupakan satu program yang baik di bawah Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang. Namun begitu, jika dilihat sejak tahun 2016 hingga kini, keterlibatan golongan belia Pulau Pinang dalam program ini makin hari makin kurang memberangsangkan. Modul dan juga latihan juga tidak membawa banyak perubahan yang ketara. Mengambil kesempatan ini, saya juga ingin memohon agar pihak PYDC mengkaji semula modul yang lebih berkesan untuk menarik minat belia terhadap program seperti ini supaya dapat mendedahkan belia tentang konsep kenegaraan, pecahan bidang kuasa dari aspek ideologi politik dan juga peranan sebagai rakyat Malaysia. Apabila inisiatif kerajaan dalam memperbanyakkan program-program kesedaran untuk pembangunan belia ini sudah dimulakan, saya juga berharap bahawa program-program ini dapat juga sambutan yang hangat dari golongan belia di negeri ini. Oleh itu, saya juga ingin mencadangkan supaya agensi-agensi di bawah kerajaan negeri yang terlibat dalam pembangunan belia perlulah memperluaskan lagi untuk menjenamakan identiti agensi masing-masing. Rata-rata belia di Pulau Pinang sendiri masih tidak sedar bahawa sebenarnya kerajaan negeri Pulau Pinang mempunyai badan yang membantu dalam program-program pembangunan belia di Pulau Pinang. Jadi tingkatkanlah promosi dan juga program-program di kawasan-kawasan tumpuan belia. Timbalan Speaker, Pulau Pinang sebuah negeri yang bertuah. Bukan sahaja dilihat dari hasil perkembangan ekonomi yang terus meningkat, namun juga sangat kaya. Terima kasih, Seri Lima. Saya tertarik dengan bahasan tentang peranan belia dalam politik yang patut dibangunkan supaya negara ini bergerak dengan lebih
maju ke hadapan. Kalau kita melihat kepada masyarakat di luar sana, terutama di negara-negara maju seperti di New Zealand, Perdana Menterinya begitu muda, seorang wanita berumur 37 tahun, Simon Ardern. Dan juga di Perancis, Presidennya Emmanuel Macron, berumur 38 tahun ketika diangkat sebagai Presiden. Tapi di negara ini kita melihat bahawa kepimpinan utama negara itu jika nak diserahkan kepada orang muda, memang agak sukar. Jadi pada pandangan Seri Delima, apakah kekangan utama yang membuatkan negara ini begitu sukar untuk mengangkat orang muda sebagai pemimpin utama? Pemimpin itu memang telah diangkat, tapi sebagai pemimpin utama, semana yang telah ditunjukkan, telah dimanifestasikan di negara barat. Terima kasih. Okey, Yang Berhormat Penantang Pasir, ya. Saya rasa orang kata, in other words, the biggest challenge kan, orang kata there's a saying, Rome wasn't built in one day, dengan izin. Jadi salah satu cabaran yang perlu kita atasi adalah untuk memperluaskan, orang kata memperbanyakkan suara-suara anak-anak muda ini. Kita sebagai wakil rakyat ataupun yang lebih berpengalaman, yang berusia, kita perlulah ya memberi dorongan dan juga sokongan kepada anak-anak muda untuk supaya mereka lebih ya yakin diri untuk menyuarakan isu-isu, untuk menyuarakan isi hati mereka. Jadi kalaulah kita dilihatkan ya dari segi identiti sejarah, semakin hari semakin kita cenderung untuk mengenalkan tapak-tapak warisan dunia di bandar warisan Pulau Pinang. Namun begitu, sebenarnya ada perkara yang sama penting dengan tapak warisan sedia ada, iaitu seni dan juga budaya asal rakyat Pulau Pinang yang sudah bertapak sekian lama sejak awal abad ke-17. Seni dan budaya datang seiring dengan pelayaran etnik-etnik asal yang awalnya datang untuk berdagang. Namun setelah berlakunya percampuran budaya bersama rakyat tempatan, maka unsur-unsur seni budaya yang kreatif dan unik diperkenalkan. Namun begitu amatlah sedih ya, apabila seni budaya yang mampu menjadi kemegahan rakyat Pulau Pinang semakin hari semakin dilupakan. Agak pelik apabila kita sekarang ya sedang berlumba-lumba untuk mengidentitikan Pulau Pinang dengan mempromosikan tempat-tempat serta bidang pelancongan yang contemporary ataupun moden yang ditiru oleh pihak luar. Namun kita sebenarnya lupa bahawa yang paling penting adalah untuk mengembalikan semula identiti seni dan budaya yang semakin dilupakan. Maka saya juga ingin mencadangkan beberapa inisiatif di dalam perbahasan ini supaya pihak kerajaan negeri dapat mengkaji dengan lebih mendalam mengenai seni budaya ini supaya ianya terus kekal dipelihara seiring dengan pembangunan yang pesat. Dan juga saya berhasrat supaya Speaker, jelas sikit. Daripada Seri Delima, kalau you boleh bagi contoh tertentu, saya rasa kita boleh faham sikit lah. Ini sangat abstrak. Give some examples, and at least we know. I'm interested. No? Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Prai. Sebenarnya ada juga nanti saya akan teruskan bagi beberapa contoh, ada. Okey, jadi minta maaf. Okey. Maka saya juga ingin mencadangkan beberapa inisiatif ya supaya kita dapat mengkaji bersemula. Hasratnya adalah untuk melahirkan ya Pulau Pinang ini sebagai satu hub seni budaya. Jadi sebelum itu saya juga ingin jelaskan bahawa di Pulau Pinang sebenarnya kita mempunyai pihak yang amat pakar dalam bidang-bidang ini. Dari NGO seperti Pentas, Persatuan Pemuzik Pulau Pinang, sehinggalah ke agensi-agensi seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang dan juga Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia. Tapi untuk maklumatnya, walaupun JKKN merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, namun agensi ini adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kesenian dan juga kebudayaan di Pulau Pinang. Jadi saya faham mungkin ada kebatasan dari segi kawalan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, namun bagi meneruskan nafas seni yang telah sekian bertapak di Pulau Pinang, kita patutnya mengembalikan kekayaan sejarah serta identiti dengan merapatkan orang kata kebatasan ini.
Yang pertama adalah untuk mewujudkan satu konsep iaitu pusat seni setempat. Ataupun pada masa yang sama, penubuhan Penang Arts Council dengan izin ataupun Majlis Seni Negeri Pulau Pinang perlu disegerakan. Secara dasarnya, inisiatif ini adalah untuk mendirikan mini pentas persembahan di kawasan-kawasan tumpuan orang ramai di mana minta laluan boleh? Sekejap. Okey, Yang Berhormat Sri Delima, saya amat tertarik dengan konsep yang pusat kesenian ini semua. Di antara kawasan negara-negara lain seperti di UK atau US, ada banyak kesenian mereka boleh mendapatkan keuntungan lah. Tetapi dekat kawasan di negara kita masih susah untuk mendapat keuntungan dan oleh kerana susah dapat keuntungan pula banyak akan melupakan impian mereka untuk menjadi seorang ahli yang buat kesenian lah. Iaitu masalah juga. Adakah Yang Berhormat Sri Delima ada cadangan untuk kita mempesatkan industri seni ini di negara kita dan juga khususnya di negeri Pulau Pinang lah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pelatikus. Sebenarnya ada beberapa inisiatif dari kerajaan negeri yang sedia ada, seperti contoh Show Penang Grants dan sebagainya. Salah satu cara adalah untuk memperbanyakkan lagi ruang-ruang persembahan ataupun we have to provide spaces for these performances to exist dengan izin. Jadi berbalik kepada jadi secara dasarnya kita perlu seperti mana saya katakan memperbanyakkan lagi ruang-ruang pentas bagi contohnya. Jadi untuk adakan persembahan teater rakyat sepertinya bangsawan ataupun mek mulung ataupun tarian tradisional seperti boria dan jogji dan sebagainya. Kita sepatutnya ataupun boleh mengambil contoh inisiatif dari Bandar Melaka. Beberapa kawasan tumpuan pelancongan ditempatkan persembahan-persembahan yang mampu memberi pengertian tentang penceritaan sejarah bandar tersebut dan juga menjadikan salah satu tarikan pelancongan. Saya juga ingin menegaskan bahawa tumpuan tidak seharusnya hanya berada di kawasan warisan Georgetown. Malah sebenarnya di Pulau Pinang sendiri masih lagi banyak tempat-tempat sejarah yang perlu kita bangunkan. Sebagai contoh, Rumah Tengku Kudin yang terletak di Glugor. Adalah amat baik sekiranya kita dapat mengenal pasti kawasan-kawasan baru yang boleh dijadikan tumpuan pelancongan di negeri ini untuk menggalakkan tumpuan ramai dan juga mengelakkan supaya kita dapat memperbanyakkan lagi destinasi-destinasi ataupun tempat-tempat lokasi yang lain. Salah satu inisiatif yang saya rasa boleh kita kembali semula iaitu Penang Parade Festival dengan izin. Untuk pengetahuan semua, sekitar tahun 90-an dahulu Pulau Pinang amat terkenal dengan penganjuran festival-festival seni seperti ini dan juga ia dapat membawa tarikan unik kepada pelancong asing maupun dalam negara. Maka saya juga ingin mencadangkan agar inisiatif baik ini dikaji semula dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menganjur semula Penang Parade Festival dengan izin. Penambahbaikan mampu dilakukan dengan mempelbagaikan seni budaya yang unik dari pelbagai kaum dan bangsa di Pulau Pinang. Misalnya, kita memperkenalkan semula elemen-elemen masyarakat Jawi peranakan, Baba Nyonya, Melayu, Cina, India, Eurasian dan juga lain-lain kaum asal di Pulau Pinang kepada khayalat ramai supaya agar warisan seni budaya ini terus terpelihara. Timbalan Speaker, kesan daripada pandemik COVID-19 juga menyebabkan kebatasan dari pergerakan masyarakat untuk berkumpul secara ramai. Maka saya juga ingin mencadangkan untuk mewujudkan program-program pendidikan seni budaya atas talian kepada rakyat Pulau Pinang. Pun begitu, sudah pasti pembelajaran atas talian seperti ini akan menelan kos yang agak besar. Namun saya amat berharap pihak kerajaan negeri mampu untuk meneliti inisiatif ini supaya usaha ini dapat jadikan tarikan kepada sektor industri pelancongan negeri dan pada masa sama program-program ini dapat juga mewujudkan dari segi bantuan kita dapat membantu to empower dengan izin our local talents, our performers, our musicians, our actors, our poets dengan izin.
Krisis pandemik COVID-19 juga telah mencacatkan sektor seni persembahan. Ramai pemuzik-pemuzik tempatan terpaksa mengharungi detik-detik yang mencabar. Ada yang telah menjual alat muzik pada suatu ketikanya dahulu menjadi sumber pencarian nafkah. Minta laluan Sri Delima. Sebelum beralih ke seni, saya nak pergi belakang sikit tentang warisan dan juga sejarah yang dibincangkan tadi. Pulau Pinang ni, bila kita bercakap tentang Pulau Pinang, kita selalunya berbincang tentang sejarah kolonial. Tetapi bagaimana? Pagi tadi Ketua Pembangkang telah menyatakan Francis Light, kita perlu mendapatkan kebenaran. Adakah Francis Light yang membuka Pulau Pinang? Dalam sejarah kolonial, maybe Francis Light. Tapi sebelum itu, ada juga rekod-rekod yang menyatakan pernah ada masyarakat tempatan yang duduk di kawasan balik pulau. Itu adalah salah satu. So, kenapa kita terlalu fokus kepada sejarah kolonial apabila kita sudah pun mempunyai sejarah untuk tanah ini sendiri, seperti Penang Women yang di kawasan Gua Kepar, dan juga kita ada batu bersurat Bukit Mertajam, Ceruk Tukun yang begitu bersejarah, yang ditulis pada tahun kurun 5 Masehi, tetapi it was abandoned dengan izin, tidak dijaga, dirapi, dan ada jawapan dalam soalan bertulis saya juga. Kenapa kita terlalu mementingkan sejarah kolonial dan often overlook at this our historic treasure that we have pre-colonial sebelum itu. So apa pandangan Sri Delima mengenai Sorry saya tambah sikit. Saya memang minat tentang bukan kolonial tapi pre-kolonial, zaman kegemilangan. Nusantara, tanah Melayu dan sebagainya. Tapi kita ada dua heritage. Satu di Pulau Pinang, di Melaka. Melaka adalah mungkin Belanda atau Portugis, Belanda, British. Sini saya ingat British. Dan selepas itu tidak ada. Lembah Bujang mempunyai satu sejarah kegemilangan di Kedah lah. Tapi tidak ada satu kemampuan untuk gazette sebagai heritage. Tidak ada. Sama ada daripada kerajaan Kedah ataupun kerajaan Persekutuan. Tapi di Pulau Pinang ini sebelum kita ada negeri-negeri, kawasan macam utara Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya mempunyai satu tapak sejarah yang saya rasa cukup kaya. Misalnya macam kata Lembah Bujang, dan baru-baru ini 2-3 tahun, 4 tahun dahulu kita kenal pasti satu tulang seorang perempuan yang meninggal dunia 5,700 tahun. Kita sebut sebagai wanita Pulau Pinang pertama. Ini zaman Neolitik. Dan saya rasa kajian-kajian arkeologi ini mungkin kurang, tapi saya rasa Pulau Pinang ini USM ini ada Jabatan Arkeologi yang membuat usaha untuk menggali sejarah. Dan saya rasa baru-baru ini ada satu usaha daripada kerajaan Johor supaya untuk mengkaji sejarah tamadun Melayu. Tamadun Melayu ni bukan saja dari Melaka, Kedah. Satu sejarah yang begitu panjang sekali. Macam Sriwijaya, selepas Sriwijaya, Majapahit dan sebelum itu. Kita anggap 2,000, 3,000 tahun dahulu. Kenapa tidak ada usaha ini di negara ini? Please come to the point. I'm coming to the point. Because you are giving history classes already. No. Speaker, I'm coming to the point. You just intervene. So, jadi ini bukan teguran apa-apa. Cuma untuk menyatakan bahawa kita perlulah untuk mengkaji sejarah zaman dahulu. Bukan sejarah ini kolonial. Okay. Terima kasih kepada Yang Berhormat Baginda Dalam dan juga Yang Berhormat Prai. Sebenarnya saya kongsi sentimen, iaitu saya pun berpendapatan bahawa kita sepatutnya bukan hanya fokus kepada sejarah kolonial Pulau Pinang, tapi kita sepatutnya tengok balik pre-colonial era
Dan saya tahu juga di Pulau Pinang ni banyak lagi tempat-tempat yang kita tak nampak lagi. Seperti mana yang telah dicadangkan tadi oleh Ketua Pemakang, iaitu menyoal the relevance, dengan izin, of Francis Light. Sebab kalau kita tengok di mana-mana pun, sejarah mana-mana dunia pun ada beberapa fasa. Ya? Tapi di Pulau Pinang, again, very unique. We do have historical backgrounds, historical similarities. We share the same historical points with Kingdom of Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, dengan izin. Saya memang harap bahawa kerajaan negeri dapat teliti semula in terms of when it comes to history. Let's not forget our roots. Balik kepada apa yang saya ingin cadangkan, iaitu kita sepatutnya tengok balik tentang warisan Pulau Pinang yang asal, iaitu pra-kolonial. Dan juga mungkin pada masa sama, mungkin dari segi bila tadi Yang Berhormat Prai telah menyatakan mengenai Lembah Bujang. Lembah Bujang adalah bagi saya satu tragedi sejarah, di mana difahamkan. Mohon laluan sekejap. Actually apa yang disebut tadi tu, especially yang Tunku Kudin, saya ada mohon dalam mesyuarat SPC untuk recognize rumah Tunku Kudin sebagai sejarah warisan kita, sebab tempat tu memang terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Terima kasih kepada Yang Berhormat Penanti, dan itu adalah satu berita yang baik. Jadi terima kasih. Tapi ada lagi ramai lokasi-lokasi yang perlu perhatian yang sama. Jadi saya pernah bercakap dengan salah seorang arkeologis dari USM, University Sains Malaysia. Dia menyatakan bahawa kadang-kadang ni isu peruntukan tak tersampai untuk menggali semula artifacts. Dan juga ada orang kata, in other words, there's always certain factions that try to politicize certain things, dengan izin. Mungkin di mana kalaulah dikaji balik semula history, sejarah Lembah Bujang ni, dia mungkin bercanggah dengan sejarah yang ingin dipaparkan oleh kerajaan semasa. Jadi balik kepada ini. Jadi oleh demikian, saya juga ingin menyeru kepada kerajaan. Sikit tentang warisan. Jadi tentang warisan, saya tertarik bila Sri Delima menyentuh tentang warisan. Jadi setiap negeri ada warisan. Warisan ini bukan hanya sekadar warisan seni, tapi juga warisan kraft tangan dan sebagainya. Dan benda ni perlu ada satu badan untuk, macam saya cadang tadi lah, satu badan untuk mengkaji, mendapatkan maklumat dan buatkan satu fakta, satu data untuk kita serahkan kepada pihak-pihak yang akan melihatnya di masa yang akan datang, supaya melihat bahawa di Pulau Pinang ni ada satu warisan yang begitu hebat. Mungkin warisan itu datang daripada luar, daripada India, mungkin daripada Arab. Jadi kita masukkan warisan yang sebelum kolonial, sebelum tu lagi. Masa tahun mungkin selepas Melaka, mungkin ada di sini. Dah ada Pulau Pinang. Jadi itu saya rasa kena lihat balik dari pelbagai aspek. Terima kasih. Okay, saya setuju disebabkan macam tadilah saya menyatakan bahawa di Pulau Pinang ni sepatutnya ada satu one stop center, pusat seni setempat. Pada masa yang sama, sebagai kerajaan negeri, kita pun boleh bergabung, bekerjasama dengan NGO dan juga ahli-ahli pakar dalam bidang tersebut. Jadi oleh demikian, saya juga ingin menyeru pada kerajaan negeri Pulau Pinang supaya dapat membuka ruang-ruang seni untuk mempromosikan bakat-bakat tempatan dan juga memberi peluang kepada mereka untuk mencari nafkah dan pada masa yang sama memartabatkan bidang seni di Pulau Pinang. Tapi masalahnya sehingga hari ini SOP untuk seni persembahan ada di dalam grey area, dengan izin, dan tiada keputusan yang muktamad. Ruang-ruang seni ini dapat diwujudkan dengan penyediaan ruang seperti astaka-astaka, kompleks dan juga tapak-tapak awam yang diselenggarakan oleh pihak berkuasa tempatan. Namun begitu, ruang-ruang milikkan swasta seperti kompleks, membeli belah dan sebagainya juga perlu dimasukkan sekali dalam senarai ini. Jadi ini adalah untuk memperbanyakkan lagi pilihan dan juga rezeki
kepada bakat-bakat tempatan. SOP memang perlu diikut dengan ketat dan kita tidak boleh leka. Tetapi sebagai kerajaan negeri yang prihatin, saya cukup yakin bahawa kita mempunyai iktidam politik untuk membantu semua rakyat yang merasai kesan krisis pandemik COVID-19. Dalam hasrat untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai hub seni dan budaya, ia merupakan tanggungjawab semua pihak, baik dari kerajaan negeri, agensi di bawah kerajaan negeri mahupun badan-badan bukan kerajaan. Kita semua memainkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan seni budaya ini agar tidak dilupakan oleh generasi-generasi sekarang mahupun yang akan datang. Pasca COVID-19 ini telah memberi kesan kepada semua sektor. Saya juga percaya kesan pandemik COVID-19 ini memberi pengajian kepada semua supaya kita dapat meneliti bidang-bidang yang kita boleh terokai dengan lebih dalam supaya kita dapat membangunkan ekonomi, membangunkan seni, warisan dan kebudayaan di Pulau Pinang. Jadi sekali lagi saya amat percaya bahawa semua pihak harus bersama dengan memperincikan jalan-jalan penyelesaian terhadap isu ekonomi di Pulau Pinang. Saya sangat berharap bahawa inisiatif ini dapat menjadikan Pulau Pinang sebagai hub seni dan budaya yang dapat direalisasikan. Dengan itu, saya ingin memohon untuk menyokong.